Assalamualaikum. Kami daripada Kumpulan Kota Baru. Kami akan membentangkan laporan analisis komunikasi latar belakang syarikat Zara Anarki Sdn Bhd. Nama ahli kumpulan, saya Muhammad Syafiq bin Kamsani. Rakan seterusnya Muhammad Nur Iman bin Nur Aziz, Muhammad Amirul Fauzan bin Alias, Muhammad Azrul Amirul Rashid bin Muhammad Rosli dan Muhammad Saifullah bin Abdul Rauf. Okey, masuk kepada laporan analisis. Laporan ini menganalisis amalan komunikasi dalam Zara Anarki Sdn Bhd, sesebuah syarikat fashion dan peruncit yang ditubuhkan pada tahun 2007. Dengan lebih daripada 100 pekerja, Zara Anarki Sdn Bhd telah berkembang pesat dan kini menjadi salah satu nama terkenal dalam industri fashion. Masuk pada latar belakang organisasi. 1. Pengenalan organisasi. Zara Anarki adalah sebuah syarikat yang beroperasi dalam sektor fashion dan peruncit, khususnya dalam pengeluaran dan pengedaran pakaian serta aksesori yang berkualiti tinggi. Visi dan misi. Visi menjadi peneraju dalam industri fashion di Asia Tenggara dengan menyediakan produk berkualiti tinggi yang memenuhi keperluan pelanggan. Okey, masuk pada misi. Memberikan pengalaman membeli belah yang terbaik kepada pelanggan melalui produk inovatif dan perkhidmatan pelanggan yang cemerlang. Okey, seterusnya kita masuk pada struktur organisasi. Struktur organisasi Zara Anarki Sdn Bhd terdiri daripada beberapa jabatan. Jabatan R&D, penyelidik dan pembangunan, jabatan pemasaran, jabatan operasi dan jabatan sumber manusia. Okey, saya akan serah kepada rakan saya seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azrul Amirul Rashid bin Muhammad Rosli. Nombor metrik 282955 dari kumpulan Kota Baru. Ingin menyambung pembentangan daripada rakan saya mengenai latar belakang organisasi bagi Zara Anarki Sdn Bhd. Terlebih dahulu, pengenalan bagi organisasi Zara Anarki Sdn Bhd adalah sebuah syarikat yang beroperasi dalam sektor fashion dan peruncitan, khususnya dalam pengeluaran dan pengedaran pakaian serta aksesori yang berkualiti tinggi dan bergaya. Bagi syarikat ini terdapat visi dan misi, iaitu visi bagi syarikat ini ialah menjadi peneraju dalam industri fashion di Asia Tenggara dengan menyediakan produk berkualiti tinggi yang memenuhi keperluan pelanggan. Bagi misi pula, bagi syarikat ini memberikan pengalaman membeli belah yang terbaik kepada pelanggan melalui produk inovatif dan perkhidmatan pelanggan yang cemerlang. Bagi struktur organisasi ataupun struktur organisasi bagi Zara Anarki Sdn Bhd, ia terdiri daripada beberapa jabatan utama. Antara jabatan, salah satu jabatan ialah jabatan R&D, iaitu penyelidikan dan pembangunan, jabatan pemasaran, jabatan operasi dan jabatan sumber manusia. Seterusnya, syarikat ini telah mengesan antara permasalahan komunikasi yang dikenal pasti. Terdapat dua permasalahan, itu kekuatan dan kelemahan. Antara kekuatan yang terdapat pada syarikat ini ialah saluran komunikasi formal, iaitu terdapat saluran komunikasi rasmi yang jelas antara pengurus dan pekerja, termasuk mesyuarat mingguan untuk membincangkan kemajuan projek. Selain itu, penggunaan teknologi ini adalah sangat bermanfaat untuk komunikasi moden seperti email, aplikasi pemesejan, contohnya aplikasi WhatsApp
yang seperti masa kini. Dan antaranya platform kolaboratif, contohnya Microsoft Term. Ini adalah untuk memudahkan komunikasi. Dan kelemahan yang telah kami temui di dalam syarikat ini adalah ketidakjelasan dalam komunikasi. Terdapat kekeliruan mengenai tanggungjawab tugas di kalangan pekerja, terutamanya apabila projek melibatkan beberapa jabatan. Antaranya kurangnya maklum balas, proses maklum balas yang tidak berkesan, dan menyebabkan isu tidak diselesaikan dengan segera atau cepat. Ini akan mengakibatkan penurunan modal pekerja. Sekian pembentangan saya. Saya teruskan kepada rakan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Iman bin Nur Aziz, nombor metrik 282983. Analisis SWOT, peluang peningkatan teknologi komunikasi. Peluang untuk menggunakan teknologi baru seperti video conferencing untuk meningkatkan interaksi antara jabatan. Latihan komunikasi, peluang untuk melaksanakan program latihan bagi meningkatkan kemahiran komunikasi pekerja melalui bengkel atau seminar. Ancaman, krisis dalaman, ketidakpuasan hati pekerja boleh menyebabkan konflik dan menjejaskan produktiviti terutamanya jika isu tidak ditangani dengan baik. Perubahan dalam peraturan, perubahan dalam dasar kerajaan atau undang-undang buruh boleh mempengaruhi cara komunikasi dijalankan dalam organisasi. Objektif program peningkatan amalan komunikasi. Objektif umum, meningkatkan amalan komunikasi dalaman di kalangan pengurus dan pasukan dalam jabatan untuk memastikan aliran maklumat yang lebih baik, mengurangkan konflik serta meningkatkan kepuasan kerja. Objektif khusus, mengurangkan kekeliruan mengenai tanggungjawab tugas di kalangan pekerja melalui penjelasan yang lebih baik tentang peranan masing-masing. Meningkatkan proses maklum balas untuk menyelesaikan isu dengan lebih cepat melalui saluran komunikasi yang jelas. Meningkatkan kemahiran komunikasi lisan bertulis dan bukan lisan di kalangan pekerja melalui program latihan berkala. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Saifullah bin Abdul Rauf. Nombor metrik saya 282951. Saya akan menyambung daripada kawan saya, iaitu dasar komunikasi. Ia merujuk kepada peraturan dan garis panduan yang jelas dan konsisten yang ditetapkan oleh organisasi untuk memastikan semua pekerja memahami cara komunikasi yang betul. Poin nombor 2, prosedur pengurusan konflik. Prosedur pengurusan konflik bertujuan untuk menangani konflik yang mungkin timbul dalam organisasi secara konstruktif. Pendekatan ini membantu menyelesaikan masalah secara profesional dan menjaga keharmonian dalam pasukan. Untuk poin nombor 3, iaitu proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang berkesan melibatkan pendekatan kolaboratif di mana semua pihak yang terlibat diberi peluang untuk bersuara dan menyuarakan pandangan mereka. Ini bertujuan untuk memastikan keputusan yang diambil lebih menyeluruh dan adil serta dapat diterima oleh semua pihak dalam pasukan itu. Untuk poin nombor 4, alat dan komunikasi. Penggunaan teknologi sekarang yang semakin membangun seperti aplikasi contohnya Slack ataupun Microsoft Teams. Ia sangat penting untuk meningkatkan komunikasi harian antara ahli pasukan. Alat ini memudahkan lagi kita dalam menyebarkan maklumat dengan cepat. Penyelesaian tugasan serta kolaborasi jarak jauh, terutamanya dalam tekanan kerja hybrid ataupun jarak jauh. Untuk slide seterusnya, iaitu komunikasi lisan. Komunikasi lisan merujuk kepada interaksi secara langsung antara individu melalui perbualan atau perjumpaan. Dalam konteks ini, mesyuarat berkala antara pengurusan dan pasukan sangat penting untuk membincangkan kemajuan projek dan menangani sebarang isu. Sesi town hall bulanan juga membolehkan semua pekerja mendengar secara langsung perkembangan syarikat daripada pengurusan atasan, meningkatkan keterbukaan dalam kejelasan komunikasi dalam organisasi. Untuk poin nombor 2, iaitu komunikasi bertulis. Komunikasi bertulis memastikan maklumat penting disampaikan
secara formal melalui email dan dokumen untuk tujuan rujukan di masa hadapan. Penyediaan prosedur operasi standard iaitu SOP dalam bentuk bertulis juga mampu membantu pekerja memahami proses kerja dengan lebih baik dan memastikan konsistensi dalam melaksanakan tugas mereka. Untuk poin nombor 3 pula ialah komunikasi bukan lisan. Komunikasi bukan lisan melibatkan penggunaan isyarat tubuh atau ekspresi wajah untuk menyampaikan mesej. Ia penting dalam mencipta suasana yang positif ketika berinteraksi dengan rakan sekerja. Selain itu, reka bentuk ruang kerja terbuka menggalakkan komunikasi spontan dan memudahkan interaksi antara pekerja yang membantu membina hubungan kerja yang lebih erat dan baik. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Fauzan bin Alias, nombor matrik 282969. Kesimpulan laporan ini telah menganalisis latar belakang zarah anarkis yang berhad, mengenal pasti permasalahan komunikasi menggunakan analisis SWOT, menetapkan objektif program peningkatan amalan komunikasi serta mencadangkan penambahbaikan amalan komunikasi dalam di kalangan pengurus jabatan dan pasukan tersebut. Dengan melaksanakan cadangan-cadangan ini, kami percaya bahawa zarah anarki Sdn Bhd akan dapat meningkatkan kecekapan komunikasi dalaman, mengurangkan konflik serta meningkatkan produktiviti keseluruhan dan kepuasan kerja di kalangan pekerja. Sekian itu saja daripada kami. Terima kasih.